Jadi termasuk dalam perbahasan kita pada hari ini, maka sangat besar sebenarnya peranan ulama di dalam mendidik masyarakat. Mungkin kita boleh kecilkan beberapa skop untuk kita lihat bagaimana ulama ini dia membina dan mendidik masyarakat. Pertama iaitu bagaimana umat membentuk satu ataupun peranannya di dalam memastikan kelurusan pemikiran supaya berfikir di atas satu neraca yang sahih, berfikir di atas satu neraca yang tepat. Apabila Nabi Muhammad SAW telah wafat dan para sahabat bertebaran, dan ada yang pergi ke Iraq, ada yang pergi ke Syam, belah-belah utara Afrika iaitu di Mauritania. Dan jadi pada ketika itu mereka sudah mula jauh daripada nubuah itu sendiri. Apabila Nabi Muhammad SAW wafat, maka mulalah beberapa perdebatan. Ada yang menjadikan sesuatu kata-kata itu sebagai hujah, ada yang tidak menerima hadis sebagai hujah, ada yang suka-suka ataupun dalam tidak berdisiplin di dalam mengatakan ini yang betul, ini yang salah. Jadi seorang imam muhaddis namanya Abdul Rahman Al-Mahdi menulis surat kepada Imam Syafi'i. Itu beliau mengatakan, wahai Asy-Syafi'i, wahai anakku, tulislah di dalam sebuah kitab yang menyusun mengenai hujah mengenai hadis, hujah mengenai ijma', hujah mengenai qiyas, kan, supaya manusia pada zaman itu boleh berhujah dengan betul seperti mana sahabat. Jadi itulah dia datang Imam Syafi'i. Beliau menulis dalam kitab Ar-Risalah. Dan Ar-Risalah adalah kitab pertama yang ditulis di dalam usul fiqh, berperanan di dalam meluruskan kefahaman umat Islam. Dan yang kedua, kalau kita lihat bagaimana Imam Malik rahimahullah, dan bagaimana Imam Malik apabila beliau menulis Al-Muwatta'. Tapi pada ketika itu kitab Al-Muwatta' ini yang menghimpunkan fiqh-fiqh yang ada dan disusun mengikut bab-bab fiqh, maka kitab itu kita boleh katakan satu kitab yang menyusun kehidupan umat Islam dan semua ibadah-ibadahnya, muamalahnya, apa semua. Sebab itu selepas itu datang khalifah nak mencadangkan bahawa kitab ini dijadikan perundangan, diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Kan, jadi Imam Malik mengatakan, tak boleh wahai khalifah. Jangan buat demikian. Sebab apa? Sebab setiap tempat di Iraq, Imam Malik di Madinah, ya. Imam Malik di Madinah. Dikata di Iraq ada mazhabnya. Jadi mereka ini telah memberikan fatwa yang bersesuaian dengan umat di tempat itu. Kalaulah aku memaksa, maka manusia akan berpecah belah. Bagaimana Imam Malik dia menolak cadangan khalifah itu supaya nak memastikan umat Islam tidak berpecah belah. Kalau kita tengok peranan yang kedua, mungkin kita boleh katakan bagaimana para ulama ini menjadi qudwah kepada masyarakat di dalam berhadapan dengan mehnah-mehnah ataupun berhadapan dengan cabaran-cabaran yang ada. Jadi kita tengok mungkin antara contoh yang lain, dan kita tengok adalah bagaimana ulama ini dia memainkan peranan di dalam masyarakat. Mereka ini cuba memastikan bahawa masyarakat terikat dengan hukum hakam, dan semua itu kita boleh lihat bahawa itulah dia bagaimana ulama berperanan di dalam mendidik masyarakat, di dalam memandu masyarakat menyelesaikan masalah, dan juga di dalam memastikan masyarakat berada di atas jalan yang sahih.